Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, saya komited untuk menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Sabah dan Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Ini termasuklah keperluan infrastruktur asas, kawal selia gas dan elektrik, aspek pendigitalan dan keselamatan. Oleh itu, pembangunan negeri Sarawak dan Sabah dan Sarawak akan terus diberikan keutamaan pada RMK 12. Penyediaan infrastruktur asas akan diperluas dengan membina jambatan dan menaik taraf 1,400 km jalan berturap luar bandar serta menyiapkan pembinaan 1,150 km lebuh raya Pen Borneo. Usaha mengurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, antara wilayah serta antara bandar dan luar bandar akan terus diberikan tumpuan. Usaha melonjakkan pertumbuhan negeri kurang membangun, terutamanya Sabah dan Sarawak, akan dipergiatkan. Ia bermatlamat untuk mempercepatkan pertumbuhan KDNK yang perlahan di negeri Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu serta mengurangkan kadar kemiskinan terutama di Sabah, Kelantan dan Sarawak. Bagi tujuan ini, sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas persekutuan akan diagihkan kepada negeri-negeri tersebut. Peruntukan ini akan ditumpukan kepada penyediaan infrastruktur asas, pendigitalan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pembangunan ekonomi. Saya sendiri akan memantau pelaksanaannya secara dekat. Seperti saya umumkan semasa Hari Malaysia, peruntukan sejumlah 7.7 bilion ringgit iaitu 3.61 bilion ringgit kepada negeri Sabah dan 4.09 bilion ringgit kepada negeri Sarawak disediakan bagi pelaksanaan jendela sepanjang tempoh RMK 12. Dengan peruntukan ini, liputan jalur lebar akan dipertingkat melalui pembinaan infrastruktur digital termasuk pembinaan menara atau pemancar telekomunikasi. Sehingga Ogos 2021, sebanyak 2,645 infrastruktur digital siap dipasang di Sabah dan 2,117 di Sarawak. Bagi menambah baik bekalan elektrik, loji jana kuasa baru akan dibina dan talian penghantaran grid Timur Barat Sabah akan dinaik taraf. Projek pembinaan hidroelektrik Sabah, pembinaan di hidroelektrik Balih di Sarawak dijangka siap pada tahun 2025. Perkhidmatan penjagaan kesihatan akan dapat dipertingkat dengan siapnya hospital pengajar UMS Universiti Malaysia Sabah dan hospital pengajar Universiti Malaysia Sarawak. Pembinaan 26 buah klinik baru akan dapat menambah baik perkhidmatan penjagaan kesihatan di klinik desa di kedua-dua negeri ini. Selain daripada itu, pembinaan rumah baru dan pembaikan rumah daif di bawah program bantuan rumah akan memberi manfaat kepada 26,000 isi rumah miskin di Sabah dan Sarawak. Bagi menjamin keselamatan dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan Kalimantan Indonesia, pos kawalan sempadan yang baru di Manalunas, Simanggaris dan Kalabakan Sabah akan dibina, manakala kompleks ICQS Terbedu dan Serikin Sarawak akan dinaik taraf. Selain daripada itu, projek jalan dari sempadan Bekalalan kompleks CIQ menghala ke Lawas akan dimulakan pembinaan pada tahun
2022. Dengan pelaksanaan strategi dan inisiatif untuk melonjakkan pembangunan Sabah dan Sarawak ini, pertumbuhan purata KDNK tahunan negeri Sabah dijangka meningkat pada kadar 6.5% dan pada kadar 50.3% di Sarawak pada kadar 5.3% dalam tempoh 2021 hingga 2025. Saya berkeyakinan kedua-dua negeri ini mempunyai keupayaan dan kekuatan sumber yang boleh dioptimumkan sepenuhnya. Dengan itu, pertumbuhan sebenar boleh menjadi lebih tinggi daripada jangkaan ini.